الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sambung kuliah kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 435. Qala al-musannif rahimahullah wa yajuzu an yusalli alaihim duf'atan wahidah wa yada'u bayna yadayhi ba'duhum khalfa ba'din wa yalihi ar-rajul thumma as-sabiyyu thumma al-mar'atu thumma al-afdal fal-afdal wa la i'tibara bir-riqqi wal-hurriyyah. Dan harus disembahyangkan semua jenazah itu sekaligus, yakni serentak. Kalau kita sembahyang satu mayat, satu solat, mayat kedua sembahyang lagi kali kedua, itu lebih baik. Nak sembahyang sekaligus pun boleh, iaitu dengan diletakkan jenazah di hadapan imam. Sebahagian jenazah diletakkan di belakang sebahagian yang lain. Jadi susun macam itulah. Ni ada mayat. Itu. Dan mengiringi imam. Depan imam, hak paling dekat dengan imam ni, nak letak mayat sama ni, mayat apa? Depan imam, mengiringi imam dengan jenazah mayat lelaki dewasa. Itu. Kemudian jenazah kanak-kanak. Kemudian jenazah perempuan. Kemudian yang lebih afdal dan yang lebih afdal. Orang alim, mayat dia mati, kita tak dekat dengan imam. Ni orang tak alim sangat. Depan tu. Macam tu cara susun. Cara-cara susun tu. Kemudian yang lebih afdal dan yang lebih afdal, dan tidak diambil kira perbezaan hamba dan merdeka. Jikalau dibawa datang satu jenazah selepas satu jenazah, maka didahulukan jenazah yang sampai lebih awal untuk diletakkan di hadapan imam, walaupun jenazah itu kurang kedudukannya atau kanak-kanak lelaki. Buat main jenazah kanak-kanak, lepas tu baru buat main jenazah lain. Jenazah lain duduk depan. Kalau buat main serentak, kita susun orang dewasa lah depan imam tu, orang dewasa. Lepas tu baru kanak-kanak ataupun orang alim dekat dengan imam ni. Depan tu lagi orang awam. Maka didahulukan jenazah yang sampai awal untuk diletakkan di hadapan imam, walaupun jenazah itu kurang kedudukannya atau kanak-kanak lelaki. Kecuali jenazah perempuan yang datang lebih awal, maka tetap diletak di belakang jenazah lelaki. Walaupun jenazah lelaki dibawa datang lambat, lewat. Thumma yanwi, kemudian wajib berniat. Dan wajib ta'arud bagi solat fardu. Tidak wajib berniat fardu kifayah.
Jadi kita takbir tu, kita niat takat fardu, tak apa dah. Salat jenazah fardu. Salat jenazah fardu. Kifayah ni kalau nak niat tak apa, tak niat pun tak apa. Dia kata duna fardil kifayah. Takat fardu saja pun tak apa dah. Aku semayang mayat fardu. Bahasa lengkap dia fardu kifayah kan. Kifayah tak niat pun tak apa. Tak perlu niat 4 takbir. Apa semua tu tak payah niat. Walau salla ala ghaibin khalfa man yusalli ala hadirin sahha. Sah salat. Jikalau seseorang salat jenazah ghaib di belakang orang yang salat jenazah hadir. Sah. Orang semua duduk sembahyang, mayat ada depan tu. Dia pun buat saf. Dia pi niat untuk mayat hak duduk jauh. Mayat hak ada depan dia tu, dia tak niat. Dia niat semayang mayat jauh. Mayat ghaib. Sah. Sedangkan imam dia semayang mayat yang hadir. Dia ni makmum niat semayang untuk jenazah ghaib. Sah. Baik. Sah, no? Seperti sah salat qada di belakang imam yang salat tunai. Macam itulah dia punya bandingannya sah. Berbeza niat. Imam niat semayang mayat hadir. Makmum niat semayang mayat ghaib. Sah. Dan takbir sebanyak 4 kali. Ni semua ni syarat ni. Keempat-empat takbir tu rukun. Semayang biasa, takbiratul ihram sahaja rukun. Takbir yang lain dipanggil takbir intiqalat, tak rukun. Yang ni semua rukun 4-4 tu. Dengan diangkat kedua tangannya, sunat angkat tangan. Bertentangan bau. Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Macam kita duduk semayang lah. Di antara setiap 2 takbir. Tidak batal solat jika imam takbir sebanyak 5 kali. Walaupun dengan sengaja. Tak apa, tak batal. Rasulullah biasa takbir 5 kali. 4, 5 tu biasalah bagi Nabi. Mungkin Nabi terlupa, terlebih. Terlebih, jadi tak batal, tak perlu buat sujud sahwi apa pun tak apa. Tapi semayang jenazah terakhir Nabi semayang, Nabi takbir 4 kali je. Nabi semayang jenazah ni, mayat akhir jenazah yang Nabi semayang, Nabi takbir 4 kali. Selalunya pun 4 kali. Ada biasa sekali Nabi takbir 5 kali. Diandaikan mungkin Nabi kita terlupa, terlebih takbir. Terlebih takbir, kalau sengaja pun tak batal, kalau tak sengaja pun tak apa. Tidak dikira terlebih rakaat. Dia dikira melebihkan zikir. Allahu Akbar tu zikir. Lebih tak apa. Macam tu. Kita tengok hadis yang di tengah. Muka surat 436 saya tak maulah baca semua, nak bagi cepat habis. Kita tengok hadis di tengah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala akhiru janazatin shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara 'alaiha arba'an. Rawahu Tabrani fil Awsat. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jenazah terakhir yang disembahyangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda takbir sebanyak 4 kali. Ambil yang ni lah. Jenazah terakhir Nabi sembahyang 4 kali takbir. 4 kali tu yang betul. Kalau 5 tu mungkin Nabi terlupa. Kalau kita baca kitab hadis ni, kita akan jumpa Nabi takbir 5. Jadi takbirnya bukan 5, 4-nya terlebih tu, terlebih 1, terlebih zikir. Okey, tu sembahyang terakhir. Satu lagi hadis kita baca daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Nabi bercerita. Ini Nabi bercerita. Habis kitab ni kita akan baca macam ni lah. Nabi Muhammad bercerita. Apa cerita Nabi? Nabi cerita sesungguhnya para malaikat memandikan mayat Nabi Adam alaihi salam dan bertakbir, yakni malaikat menguruskan mandi Nabi Adam. Mereka bawa wangian dari syurga, mereka bawa kain kapan dari syurga, mereka cabut nyawa malaikat cabut nyawa Nabi Adam,
Kemudian malaikat urus semua A to Z. Daripada mandi, kapan, semua bawa set. Bawa satu set. Okey. Ini habis kitab ni kita ceritalah Nabi Adam alaihissalam. Dan malaikat juga yang salat jenazah Nabi Adam. Takbir berapa kali? Wa kabbarat alaihi arba'an. Dan malaikat bertakbir sebanyak 4 kali. Dia 4 kali tu sejak Nabi Adam lah. Sebanyak jenazah 4 kali takbir. Sampai Nabi Muhammad pun 4 kali takbir. Sampai sekarang lah 4 kali. Jangan kurang. Lebih tak apa. Baik. Okey. Malaikat juga yang korek liang. Liang lebih baik daripada keranda. Ada 3 cara nak mengebumikan mayat ni, ada 3. Satu liang. Liang tu korek. Lepas tu bahagian depan arah kiblat tu dia jadi macam tebuk L. Kalau tanah tu jenis keras boleh tebuk. Boleh tebuk macam tu. Dia jadi macam ni. Dia jadi L. Jadi mayat dimasukkan dalam kawasan tebuk tu. Bisa tengok liang lahat. Liang lahat huruf depan dia L. Cara dia pun memang dibuat L. Tanah jenis tanah keras, tanah bukit boleh lah buat. Dia tebuk tegak. Lepas tu ada satu bahagian tu dia tebuk ke depan. Dia jadi macam kalau kita lukis ni macam kaki orang lah ke depan tu. Masuk mayat situ. Tak perlu guna kayu keranda. Itu afdal sekali. Cara yang kedua, tebuk tengah. Tebuk tegak. Lepas tu di tengah tu macam longkang. Tebuk pula di tengah-tengah tu. Kedalamannya di tengah tu. Dia jadi macam longkang. Dibaringkan mayat, dicucuk masuk tu. Macam kita punch card lah. Masuk situ. Itu dipanggil syaq. Tadi lahat. Ni syaq. Okay. Syaq ni ditebuk tegak. Lepas tu di tengah tu ditebuk lagi. Tebuk di tengah-tengah. Itu dipanggil syaq. Tak guna kayu je. Keranda tak guna. Masuk tengah-tengah tu. Masuk tengah-tengah tu. Satu lagi yang guna kayu papan apa semua tu, yang tu keranda lah. Kami tebuk tengah di sini. Dulu-dulu je buat liang. Kalau boleh buat liang, liang tu A. Hak tebuk tengah tu B. Hak keranda tu C. A, B, C lah. A ni tentu hak terbaik lah. Sebab Nabi Adam dikebumikan secara liang lahat. Nabi Muhammad pun dikebumikan secara liang lahat. Sahabat Nabi ni berlaku perbincangan. Kita nak buat hak tebuk tengah tanah tu ke nak buat liang lahat. Sahabat Nabi berbincang. Nabi dah wafat. Ada 2 pendapat. Macam nak orang Arab kalau bincang ni dia suara tinggi jugalah. Macam nak bertengkar. Hak ni kata kita buat lubang tengah. Hak ni kata kita buat liang lahat tebuk tepi tu arah kiblat. Hak ni kata tapi keranda tak ada lah. Madinah kan tanah keras. Tak payah buat keranda lah. Jadi duduk macam tu. Duduk bukan bertelingkah, bukan bertengkar, nak berbincang. Bincang cara Arab ni dia memang haru sikit lah. Dia memang hingat sikit orang Arab kan. Oh Allah, bincang. Hak jenis Tok Wan dia jenis tanam di tebuk tengah tu, dia kata kita buat tengah lah. Tok Wan aku lupa tengah. Hak jenis keluarga dia liang lahat, nak buat yang terbaik lah untuk Nabi. Nak korek hak terbaik ke mana? Bertengkar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar lah. Tu watak kepimpinan dia. Dia kata apa payah, kita pergi panggil dua-dua orang mai. Siapa ada kita panggil mai. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ni tukang gali kubur. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang mustajab doa tu. Dia ni kalau panggil dia akan gali liang lahat. Dia memang style tu, kalau dia gali kubur, dia akan buat liang lahat. Dan ada seorang lagi tukang gali, nama apa saya tak ingat. Tak ada nak baca bab tu tadi. Yang ni dia sambil-sambil duduk cerita ni teringat benda tu, saya cerita lah. Tapi ada seorang lagi lah. Seorang lagi tu, dia kalau panggil dia akan korek hak tengah tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar hantar orang pergi panggil. Panggil dua-dua orang mai. Kita tengok siapa sampai dulu. Kita suruh dia tu lah korek. Kalau yang korek tengah tu sampai dulu, dia korek tengah lah. Kalau yang lahat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tu, kalau panggil dia mai cepat, dia akan gali cara liang lahat. Terus ada gaduh kata Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar kata, jangan gaduh.
Takdir Allah hari itu Sayyidina Sa'ad memang ada di Madinah. Dia memang free time, lapang. Orang beritahu Nabi wafat, dia pun terkejut. Orang kata, mai gali liang untuk Nabi. Dia pergi gali, dia gali liang lahat. Hak seorang lagi pula outstation. Jadi kubur Nabi digali secara liang lahat. Betul ya dah, itu yang afdal. Itu ulama kata afdal tu. Sebab Nabi Adam pun liang lahat, Nabi Muhammad pun liang lahat. Nabi pertama liang lahat, Nabi akhir liang lahat. Kalau boleh buat liang lahat, buat liang lahat lah. Tapi kalau macam kot tempat saya ni, tanah jenis pasir, dekat pantai, dia perlu ya, dia lembut. Tak boleh buat liang lahat tu. Kena guna kayu juga. Keranda juga. Kalau guna tanah hak tak sesuai, keranda lah. Kita ada 3 pilihan. Liang lahat, hak lubang panjang tengah tu dipanggil shin qaf syaq. Yang satu lagi dipanggil apa? Tabut. Tabut ni keranda. Okey, ejaan cara tanam macam mana ustaz? Ejaan apa tu? Ejaan cara tanam. Saya tak faham soalan ni. Ejaan cara tanam. Apa maksud ejaan tu? Saya pun tak tahulah. Cara tanam mengebumikan macam tu. Wallahualam, saya tak faham apa maksud ejaan cara tanam. Mengebumikan mayat, dafn. Kafan lah. Kalau ad-dafnu dal fa nun mazara itu mengebumikan. Dafnul mayyit. Baik, kita sambung. Hak cerita Nabi Adam ni, kalau detailnya nanti kita akan belajar 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Macam mana Nabi Adam sakaratul maut. Dia teringin nak makan buah-buahan syurga apa semua kan. Adalah cerita dia macam mana Nabi Adam habis umur tu macam mana. Baik. Kalau imam takbir lebih daripada 4 kali, kita tengok 4-3-7. Tetapi makmum tidak perlulah mengikut imam pada takbir yang kelima itu. Tak payah ikut lah. Bahkan makmum menunggu untuk memberi salam bersama imam. Cara dia macam tu, tak payah ikut. Pasal perbuatan itu tidak disunatkan. Mungkin imam terlupa. Jadi itu lahat, syaq, tabut. Ada 3 tu. Yang tu kan nak tanya sebutan tu lah. Lahat. Syaq, tabut. Terima kasih. Bahkan makmum menunggu untuk memberi salam bersama imam. Tak perlu kita kata subhanallah, tak perlu kita tegur dia, tak payah. Pernah lah seorang anak jadi imam, dia pun ketak kot, tak biasa jadi imam jenazah kan. Dia takbir 6 kali. Kita takbir 4, dia takbir 5, 6, kita tunggu je lah. Nanti dia bagi salam, kita bagi salam lah. Kita tak ikut dia lah, pasal benda tu tidak disyariatkan, mungkin dia terlupa. Dan tak perlu buat sujud sahwi pula. Nak sujud sahwi macam mana? Sembahyang jenazah ni tidak ada rokok, tidak ada sujud. Jangan duk sujud sahwi pula lah. Wa yaqra'ul Fatihah ba'dal ula, dan membaca surah Al-Fatihah selepas takbir pertama. Dan sunat membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul, baca Fatihah last dengan amin, sunat. Dan tidak disunatkan membaca doa iftitah dan surah. Tak payah sekali jadi semayang tu jadi panjang sangat. Dan berselawat ke atas Nabi selepas takbir kedua. Selawat apa pun. Betul? Takbir ketiga pula. Thumma yad'u lil mu'minin. Thumma yad'u lil mayyit ba'da thalithah. Kemudian sunat berdoa kepada orang beriman. Dan wajib berdoa kepada mayat. Yang penting doa kat mayat. Selepas takbir ketiga. Tengok di bawah tu sekurang-kurang doa kan. Sekurang-kurang doa. Allahumma ghafir lahu. 438. Takat tu kira. Boleh hafal tu kira boleh jadi imam lah. Allahumma ghafir lahu. Fatihah apa ada, selawat takkan tak apa, selawat Ibrahimiyah boleh, selawat Syifa boleh, selawat Al-Fatih, selawat macam-macam selawat. Yang terbaik selawat Ibrahimiyah. Doa lepas takbir ketiga, Allahumma ghafir lahu. Tengok nota kaki di bawah, nombor 2, wajib mengkhususkan doa untuk mayat. Tetapi tiada doa yang ditetapkan. Doa apa pun tak apa. Paling mudah Allahumma ghafir lahu. Tak ada doa khusus, Maka berdoalah apa sahaja yang mudah bagi kita untuk kebahagiaan si mayat itu. Doa bagi ikhlas. Dalam satu hadis Nabi bagi tahu, kalau ada 40 orang sembahyang mayat dengan penuh ikhlas, illa syafa'ahumullah, melainkan Allah akan jadikan 40 orang yang sembahyang itu boleh bantu syafaat
bantu tolong mayat tu. Mayat tu mendapat manfaat. Mereka datang syufa'a, memberi syafaat, membantu dia di akhirat nanti. Tapi mesti ikhlas, bukan main nak duit. Kawan kita mati, kita pilah tolong semayang. Guru kita mati, kita pi dengan ikhlas, bukan nak duit. Takat RM5 tu nak buat apa? Mai pada jauh tu. Tok Guru Haji Saleh meninggal di Sik. Kau mai daripada KL. Kalau takat dapat RM5, nak buat apa RM5? Mai semata-mata nak memberi penghormatan terakhir, nak tolong semayang. Allahu Akbar. Tuan Guru Nik Abdul Aziz meninggal. Orang pakat pergi semayang. Nak duit tak ada, bukan nak duit. Tak ada duit. Duit RM5 nak buat apa? Jauh. Tak ada. Duit tu bukan tujuan kerana duit. Jadi kita sembahyang jenazah dengan ikhlas. Bukan kerana duit, bukan kerana apa. Kalau kita dapat kumpul 40 orang macam tu, Allahu Akbar. Dia bantu. Dia boleh tolong. Dan orang baik ni bila dia mati, dia akan disebut-sebut kebaikannya. Kawan dan lawan akan memujinya. Nabi kata kalau mayat yang mendapat pujian orang hidup, itu tanda wajabat. Pastilah. Sahabat tanya Nabi, apa pasti itu? Pasti syurga, Nabi kata. Jadi orang harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa. Bukan kita nak orang puji kita, tapi kita hiduplah. Kita tinggal. Naktubu ma qaddamu. Allah kata kami tulis apa yang mereka buat. Wa atharahum, dan kesan-kesan. Jasa-jasa yang mereka tinggalkan. Kami tulis amal soleh yang mereka buat dan kesan-kesan. Wa atharahum, surah Yasin. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Athar inilah yang perlu kita cari. Kita tinggal kesan. Telaga yang dibina, atau Quran yang diwakafkan, atau kitab yang diwakafkan, atau anak soleh yang kita tinggalkan, generasi soleh yang kita didik. Ini kesan-kesan hasil buah tangan kita yang kita nak pergi sana, kita ada tinggal sesuatu. Inilah jasa yang mana akan berkekalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena, itulah orang bijak. Orang bijak dia buat sesuatu yang berkekalan, supaya dia dapat hasilnya di akhirat nanti insya-Allah. Itu maksud dia. Baik, kita sambung. Jasa lah. Wa atharuhum tu kita terjemah yang mudahnya jasa. Jasa baik yang kita tinggalkan, Allah Ta'ala tulis dan Allah kekalkan amalan itu selama-lamanya. Imam An-Nawawi menulis kitab, itu jasa dia. Masya Allah, tabarakallah. Sampai sekarang orang baca. Imam Syafi'i, karangan-karangan. Jadi, itulah ilmu yang bermanfaat, usaha yang baik, juhud. Baik, kita doa kepada mayat. Doa apa pun tak apa. Sekurang-kurangnya, Allahumma ghafir lahu. Doa dengan ikhlas. Tengok muka surat sebelah, 439. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sallaitum 'ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Rawahu Abu Dawud. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu solat jenazah, maka ikhlaskanlah doa untuk mayat. Orang baik ni, kalau boleh pi kita pi sembahyang. Jauh pun kita pi. Tak boleh pi daripada jarak jauh, kita sembahyang ghaib. Jadi macam itulah. Saya pun nak minta lah dekat kawan-kawan ni, kalau sekiranya saya mati nanti, nak minta satu je, tolong doa, tolong sembahyang. Kalau boleh main sembahyang, sembahyang. Kalau tak boleh, kok jauh pun tak apa. Salat ghaib. Begitu. Salat jenazah ghaib. Hak tu kalau betul-betul ikhlas, memang niat nak tolong, Allah Ta'ala lepaskan mayat itu daripada siksaan kubur dan siksaan api neraka. Itu kita harap sangat. Harap sangat-sangat. Okey, kita tengok doa. Itu perkataan ulama-ulama tabi'in daripada Sa'id bin Musayyib, tu ulama tabi'in. Ibrahim An-Nakha'i wa ghairihima min at-tabi'in qalu laysa fi ad-du'a 'ala al-mayyit shay'un mu'aqqat.
Wa qala ba'duhum innama anta syafi'un fashfa' bi ahsana ma ta'lam. Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah. Daripada Sa'id bin Al-Musayyib, dia ni menantu kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Sa'id bin Musayyib. Kadang-kadang dia riwayat hadis tu dia sebut nama Nabi terus, dia tak sebut nama sahabat. Diterima. Sa'id bin Musayyib ni ataupun Sa'id bin Musayyab, dia dua, ada orang baca Musayyab. Sa'id bin Musayyab, dia ni kadang-kadang dia kata Rasulullah bersabda. Dia dengan Rasulullah tu ada seorang lagi sahabat. Dia terus kata Rasulullah bersabda. Kalau orang lain cakap, orang tak terima. Tapi kalau Sa'id bin Musayyib cakap, orang terima. Hebat dia ni. Daripada Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab rahimahullah, dia kata Rasulullah bersabda. Di situ ada seorang lagi yang patut dia sebut. Dia kena habaq aku mengaji dengan seorang guruku, sahabat Nabi. Sahabat ni dengar Rasulullah kata, betul kan? Kalau orang-orang lain buat macam tu, dia jadi hadis dhaif. Tapi Sa'id bin Musayyab, kelebihan dia direct dengan Nabi terus, tak apa. Siapa? Pasal orang fiqh, dipercayai, diyakini. Memang hadis tu dia tak reka. Dan biasanya bila dia buat begitu, biasanya dia ambil kat pak mentua dia lah. Dia ambil kat Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah yang ambil hadis tu daripada Nabi. Orang mafhum dah. Ma'lum dah. Orang tahu dah. Al-ma'lum. Al-ma'ruf la yu'arraf. Orang tahu dah. Tak perlu diberitahu lagi. Orang tahu dah. Al-ma'ruf la yu'arraf. Benda yang dah tahu tak perlu diberitahu lagi. Ini hebat dia, Sa'id bin Musayyib. Dia menantu Sayyidina Abu Hurairah. Macam mana dia jadi menantu Tok Guru ni? Dia pun Tok Guru jugalah. Sa'id bin Musayyib ni di Semawa di offer anak gurunya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hebatlah nak cerita hebat tu, tuan kena bacalah sejarah tu. Seorang tokoh di kalangan tabi'in ni, generasi lepas pada sahabat lah, tak sempat dengan Nabi. Orang-orang yang salih, salaf dipanggil, salafus salih. Okey, Sa'id bin Musayyib dan juga Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ni dia sanad Imam Bukhari. Imam Bukhari ambil hadis akan sampai kepada Ibrahim An-Nakhai. Dan ramai lagi ulama di kalangan tabi'in, mereka berkata, tiada doa yang ditetapkan untuk dibaca di dalam solat jenazah. Tak ada doa tetap. Sebahagian mereka membacakan doa yang bererti. Sebahagian tabi'in ni pun baca doa ni. Allahumma innama anta syafi'un fashfa' bi ahsana ma ta'lam. Ni boleh ke doa ni? Baca doa. Innama anta syafi'un fashfa' bi ahsana ma ta'lam. Ni boleh juga. Hanya engkaulah pemberi syafaat, maka berikan syafaat dengan sebaik-baiknya pada perkara yang engkau ketahui. Macam tu. Dan yang afdal berdoa dengan apa yang sabit dari hadis Nabi SAW. Di antaranya ni hadis riwayat Auf bin Malik Al-Ashja'i. Dia kata aku dengar Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim. Hak doa kita duk baca selalulah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi. Kalau kita baca terkali wa'afihi wa'fu anhu, tak apalah. Wa'afihi wa'fu anhu. Wa'afihi tu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Warham tu cara baca yang betul. Warham, ada ha. Warhamhu. Kalau nak sambung hu tu tak boleh panjang. Jangan baca warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa'fu anhu, tak boleh. Sebab anhu, nun tu mati, nun sukun. Kha hak belakang tu dia tak akan jadi matsilah. Matsilah panjang 2 harakat. Dia ada syarat dia, nak panjang hu 2 harakat, mestilah perkataan sebelum hu tu berbaris. Jadi warham hu. Hu tu tak boleh panjang. Ni ajak tajwid lah pula. Jangan warham hu, tak betul. Wa'afihi tak apalah. Wa'fu anhu tak betul juga. Wa'fu anhu. Anhu ada hu sikit. Wa'fu anhu. Hu, bunyi hu pelan-pelan. Ni tajwid. Kalau duduk semayang tak perhati tajwid dia pun tak kena juga. Tajwid kena tahu. Sebutan kita tak tepat, Allah terima ke solat kita. Kita memang ikhlas nak tolong mayat. Pertolongan kita tu jadi tolong ke tak? Gitu.
kena ada ilmu. Ibadat yang sah ialah bertepatan dengan ilmu syariat, dengan hati yang ikhlas. Hati ikhlas, amalan tak betul, sebut tak betul, tak ada juga. Qunut, contoh tengok, qunut tu sunat, tak buat pun tak apa, tapi kita duk buat tu baguslah buat. Baca bagi betul ya. Allahumma barik lana fi man hadait. Hadait. Maklin, lembut sikit, hadait. Dia hujung tu kaf pula. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kaf. Setengah orang dia bubuh ta semua. Allahumma hdina fi man hadaik. Bukan hadaik, bukan ke. Hadait wa afina fi man afait. Ta belakang. Wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait. Ta. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kaf. Tu kaf pula. La yadhillu man walait. Ta dia bunyi macam lain, kaf macam lain, bukan boleh buh semua serupa. Tu kena tasmik. Kunut tak baca pun tak apa, sunat. Bila baca biar betul. Kalau kita sebut huruf tak betul, dia bukan bacaan yang tepat tu. Kalau disengajakan, boleh batal solat. Sebab kita 2 huruf kita sebut, benda yang bukan bacaan, kita tambah 2 huruf batal. Mungkin orang tak ambil peduli, dia baca hentam semua ta ke semua kaf. Tak, dia kena hati-hati. Ada ta, ada kaf, tang mana tu. Kena tengok betul-betul. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ta. Wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait. Ta. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kaf. Tak, saya bagi satu contoh ya. Tuan-tuan cuba abati. Innahu la yadhillu man walait. Datang tu tak. Sama juga semayang mayat, ada panjang ada pendek. Allahumma ghfir lahu. Tu panjang. Warhamhu wa'afihi. Bukan warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Banyak orang dia buat hu, 2 harakat. Tidak semua ha dhammah bunyinya hu semua panjang. Ada hu pendek, ada hu panjang 2 harakat. Kena mengajilah dengan guru tajwid, ustaz-ustazah kita. Apa itu maksilah? Maksilah ada kubra, ada sughra, dan ada yang tak panjang langsung. Kalau sebelumnya berbaris sukun. Anhu. Kenapa? Wa'fu anhu. Wa'fu anhu. Bukan wa'fu anhu. Banyak orang sembahyang mayat, dia duk baca Allahumma ghafir lahu warhamhu. Hu tang tu pendek, siapa dipanjangkan? Wa'afihi wa'fu anhu. Bukan hu, wa'fu anhu. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, tajwid lah. Tajwid pun kena mengaji. Bukan kata benda lekeh. Tajwid kena mengaji juga. Sebab kita nak bawa dalam sembahyang. Sebutan kita hak pendek, kita panjang, tambah huruf. Ha yang pendek, kita bagi hu, dia jadi ha waw hu. Kalau hak betul-betul panjang, tak apalah kita panjang. Dalam Quran dia ada waw kecil. Memang dia ada waw. Jadi macam tu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Tadi tak apalah panjang. Wa wasi' madkhalahu. Betul. Waghsilhu. Hu ni tak boleh panjang sebab sil lam mati. Waghsilhu bima'in. Kalau kita duk baca bil ma'i wath-thalji wal barad macam tu. Wa naqqihi minal khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas sampai habislah. Jadi ada hu pendek, ada hu panjang. Kena perhati elok-elok. Kena tasmik, kena berguru. Kena cuba baca dekat tok-tok guru kita. Guru-guru Quran, dia dengar betul tak kita sebut. Tang ni pendek, tang ni panjang. Bukan semua panjang dan bukan semua pendek. Ada hu panjang, ada hu pendek. Okey, baik. Dan ditukar dhamir dalam doa di atas jika mayat itu di kalangan perempuan. Cuma tidak dibaca doa yang bererti gantikan untuknya suami yang lebih baik dari suaminya. Kalau yang mati tu isteri, kalau yang mati tu isteri, kita bacalah. Kalau yang mati tu suami, minta maaf, suami mati, kita baca wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Ganti isteri. Suami mati, pergi masuk dalam tanah, kita doa
Allah ganti untuk suami ni isteri. Kalau yang mati tu orang perempuan, kita tak baca tu. Kita baca wa abdilhu daran khairan min darih. Wa ahlan tu tak baca. Wa ahlan khairan min ahli tu jangan baca dekat mayat perempuan. Wa zaujan khairan min zaujihi. Tu yang tak baca, minta maaf. Wa zaujan khairan min zaujihi tu tak baca. Gantikanlah tu yang mati tu nama Hindun. Gantikanlah Hindun itu suami yang lebih baik untuknya. Dah. Sebab orang perempuan ni dia tak mau suami lain dah. Dia menunggu suaminya yang di dunia ni. Dia tunggu. Kalau orang lelaki memang dia jenis nak pun dia mati. Isteri dia hidup lagi dia mati. Kita minta Allah bagi kat dia bini lain lah. Bini dia di dunia ni pun bini dia juga. Nanti akan jadi ketua ratu bidadari dalam syurga. Jadi orang perempuan lain. Di dalam bab ni orang perempuan lain. Orang perempuan kalau dia mati dia tak perlu kepada pengganti suami. Tak perlu. Kalau orang lelaki mati dia memang suami duk ada, isteri duk ada di dunia, janda. Suami yang mati tu, kita minta Allah ganti peneman hidup untuk dia. Dan isterinya pun satu hari akan mati, akan jadi ketua bidadari dalam syurga. Begitu. Orang perempuan tak payah. Tak perlu ganti-ganti. Orang perempuan dia ikhlas, dia setia. Orang perempuan ni setia. Cuma tidak dibacakan doa yang bererti gantikan untuknya suami yang lebih baik dari suaminya. Kerana boleh jadi suaminya di dalam syurga nanti adalah suaminya ketika di dunia ini. Mereka kekal hingga ke syurga. Di bawah ni ada satu cerita. Khalifah Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan nak meminang Ummu Darda, isteri Abu Darda. Isteri Abu Darda ni segak, cantik. Abu Darda meninggal dunia. Abu Darda ni Qadil Qudat, ketua hakim lah. Ketua hakim pada zaman pemerintahan Umayyah di Syria. Dia macam peguam negara, ketua hakim negara lah. Kerajaan Umayyah. Kubur dia ada di Syria. Sayyidina Abu Darda, sahabat Nabi yang lepas Nabi wafat, mereka berhijrah ke Syria, tinggal di Syria. Ramai sahabat di Syria. Kubur-kubur sahabat di Syria ramai. Sangat ramai. Di Mesir pun banyak. Jadi Abu Darda ni dia ketua hakim negara, dia meninggal dunia. Isteri dia dipanggil Ummu Darda. Dia khalifah. Khalifahnya macam Perdana Menteri macam tu, lebih pada Perdana Menteri lah. Habis iddah, khalifah Sayyidina Muawiyah ni cuba untuk meminang Ummu Darda. Ummu Darda tak mau. Sebab Ummu Darda bagi dia setia. Dia nak tunggu suami dia. Dia tak mau kahwin. Dia nak kahwin nanti di akhirat dengan suaminya, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Lepas tu Sayyidina Muawiyah pun dah tak dapat minang, orang tak terima. Sayyidina Muawiyah buat dalam bentuk nasihat. Wahai Ummu Darda, dah hang tak terima aku, laki mana pun hang tak terima, hang kena puasa sunat banyak-banyak. Kerana puasa sunat boleh mengurangkan nafsu. Begitu. Padahal Ummu Darda okey je, Sayyidina Muawiyah yang nak meminang dia. Dah pinangan itu ditolak, Sayyidina Muawiyah nasihatkan dia, so banyak-banyak puasa sunat. Gitu. Okey. Daripada Atiyah bin Qais Al-Kula'i berkata, Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu telah meminang Ummu Darda, iaitu bekas isteri Abu Darda radhiyallahu anhu. Ummu Ad-Darda berkata, aku pernah mendengar Abu Ad-Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mana-mana perempuan yang suaminya meninggal dunia, kemudian si isteri itu berkahwin dengan lelaki lain selepas kematian suami yang pertama, maka suaminya di dalam syurga nanti adalah suaminya yang terakhir. Kalau kahwin, nanti duduk dalam syurga dengan suami kedua, bukan dengan suami pertama. Ummu Darda dia cinta dekat Abu Darda tu, dia tak mau kahwin. Tak mau kahwin sampai sudah. Ummu Darda berkata, kerana itulah aku tidak akan memilih suami selain Abu Darda radhiyallahu anhu. Tak dapat, minang tak, ditolak. Bukan tak boleh, harus kahwin. Tak kira pakat duk pegang hadis ni, pakat ramailah janda tak mau kahwin pasal setia dengan suami pertama. Nak kahwin pun tak apa, harus. Tu isteri-isteri Rasulullah tu semuanya janda. Sayyidatina Khadijah pernah kahwin 2 kali. Dengan Halah. Kan? Seorang lagi apa?
Dua orang suami, astagfirullahalazim. Dia biasa kahwin 2 kali dah. Dua-dua suami ni mati. Rasulullah suami ketiga. Macam tu. Jadi ramai pula lagi jadi janda tak? Tak apa, nak kahwin-kahwin. Boleh Sahabat-sahabat Nabi pun banyak kahwin dengan janda. Sayyidina Jabir kahwin dengan janda. Tak ada masalah. Ini satu pendapat. Kalau kahwin 2 kali, 2 suami, duduk dalam syurga dengan suami kedua. Tak duduk dengan suami pertama. Itu satu pendapat. Tapi ada juga sebahagian dalil. Ada dalil. Boleh kahwin. Nak duduk dengan siapa, kita tak tahu. Perempuan ni di akhirat nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan suami pertama ke suami kedua? Tak tahu. Kalau ikut sebahagian dalil, dia akan duduk dengan suami yang paling bagus. Suami pertama bagus. Dapat suami kedua ni perongweh panas barat. Dia duduk dengan suami pertama. Suami pertama bagus. Rajin tahajud, baca Quran, sembahyang duha, selawat kat Nabi bagus. Suami pertama mati. Dah orang masuk Minang, dia pun susah. Dia terima kahwin-kahwin. Suami kedua ni cengeng, pemalas, mayang 5 waktu pun lambat-lambat. Nanti dalam syurga dia duduk dengan suami pertama. Kahwin lah. Maksud hadis ni, kalau suami pertama baik, suami kedua lagi baik, habis nanti duduk dengan suami kedua, tak duduk dengan suami pertama. Tu yang Ummu Darda risau tu. Takut dia duduk dengan Sayyidina Muawiyah dalam syurga. Mereka ni semua ahli syurga. Sayyidina Muawiyah ke, Ummu Darda, Abu Darda, semua dalam syurga. Dia tak sampai hati nak memilih Sayyidina Muawiyah dalam syurga. Dia kata, aku tak mau, aku nak dalam syurga, aku nak duduk dengan Abu Darda, suamiku, kekasihku. Oh, setia sungguh. Tak kahwin sampai ke mati, tak kahwin. Manakan ku cari seperti suamiku yang dulu. Macam tu. Begitu. Baik. Dia tak mau. Dia kata apa? Aku tidak akan memilih suami selain Abu Darda radhiyallahu anhu. Bini kita begitu tak? No? Selepas solat fardu pun boleh baca kot doa tu, Ustaz. Doa mana? Doa minta ampun. Betul, boleh baca. Tadi Abang Faidrus ada tanya cara semayang ghaib ke tadi? Semayang ghaib macam Ustaz Firdaus. Semayang ghaib syarat dia mayat sana dah mandi dah. Itu je. Lepas tu takbir kita niat aku semayang mayat ghaib. Fardu kifayah. Tambah ghaibnya. Aku semayang mayat ghaib. Kalau tadi mayat biasalah, tak niat hadir pun tak apa. Aku semayang mayat fardu kifayah. Kalau semayang ghaib, aku semayang mayat tambah ghaib. Macam tu. InsyaAllah Ustazah Nurul Iman kata setia sampai mati. Macam Ummu Darda juga. Ummu Darda juga. Begitulah. Baik, Ummu Darda dia kata dia tak pilih Abu Darda punya bagus. Aku nak cari lelaki lain. Tak. Aku sanggup menjadi janda sampai ke mati. Maka Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya dan berpesan, hendaklah kamu selalu berpuasa sunat. Apa pula puasa sunat? Apa pula? Dia yang nak kahwin dengan Ummu Darda. Tak dapat dia. Biasalah kan, orang lelaki kan. Jadi Sayyidina Muawiyah dia buat cara nasihat lah. Dia hantar surat. Fakataba ilaiha, dia utus satu surat kepada Ummu Darda. Dia kata apa? Fa'alaiki bisawm fa innaha muhsimatun. Dia kata aku nasihatkan kamu wahai Ummu Darda, hendaklah kamu kerap-kerap puasa sunat kerana ia dapat menyekat syahwat dan keinginan untuk berkahwin. La ilaha illallah. Memang kawan tu tak mau kahwin pun. Tapi tak apalah. Nasihatlah. Cerita seronok juga cerita macam tu. Tak mau kahwin. Dan kita tak nampak Sayyidina Muawiyah ni jahat. Dia pun nak tolong janda kan. Janda, lagipun janda ni isteri orang baik, nak bantu dia kehidupan dia, makan minum dia apa semua, jadikan dia sebagai isteri. Tapi dia tak mau. Tak mau sungguh-sungguh walaupun khalifah kaya. Tak mau. Aku sayang suamiku yang lama. Begitu. Okey, kalau kita masuk bab nikah sikit, bab nikah. Peranan anak-anak ni, kalau ada mak yang janda, kena tanya sebenarnya. Tanya, mak nak kahwin tak? Kalau mak nak kahwin, kami cari. Ataupun mak ni janda. So, pak kita mati lama dah, mak kita janda. Sebenarnya kita kena tanya. Ataupun dia duk buat bekah, duk cakap kiah-kiah macam nak kahwin kan. Bukan nak kata galak lah, orang tua-tua takkan galak kan. Anak ni kalau dapat tahu kata mak teringin kahwin, anak kena tolong ijaz. Kena tolong urus.
Tolong kira lah, tolong kira. Jangan sekat pula. Kalau kata mak ni habaq kata ada orang masuk Minang, mak nak tanya hampa lah macam mana, hampa setuju tak? Mak tak apa je nak tanya anak-anak. Nampak gaya macam mak tu nak kahwin. Jangan kita menjadi penghalang. Jangan jadi penghalang. Tak boleh. Peranan anak mudahkan ibu untuk kahwin. Kalau dia mau lah, pergi kahwin. Dia tak ada duit nak buat kenduri. Tak apa. Kami ada duit, kami buat. Macam tu. Anak yang soleh, dia akan bantu. Sama juga pak kita duda, pak kita, mak kita mati dah. 10 tahun dah, pak kita duda. Nampak satu macamnya pak kita ni. Duk sikat rambut belah tengah apa semua. Rupa-rupanya pak kita ni teringin nak kahwin. Pak kita duda. Macam tu juga. Jangan jadi penghalang. Kita tanya dia, pak nak kahwin kah? Dia kata duit tak ada. Tak lah pak. Ada siapa-siapa nak kahwin kah? Dia kata teringin kot lah. Tapi itulah. Duit pun tak apa nak ada. Kita kata tak apa, bab duit tak apa. Kita anak-anak ni kami tolong. Kita spotting. Jangan halang. Setengah orang dia halang. Halang tu haram tu. Sebab dia kesunyian. Duda ni kesunyian. Kita tolong cari kat dia. Kalau dia memang dah ada, kita kira. Orang setengah tu, dia duk tengok gambar bawang merah, bawang putih dulu-dulu. Bawang merah, bawang putih, mak tiri jahat. Dia duk bawa cerita drama tu. Dia tak bagi. Satu. Yang kedua, harta pusaka. Pak duda, harta banyak. Kalau kahwin, nanti pak mati, harta tu ada juga bahagian untuk isteri, 1/8. Untuk anak, untuk isteri. Jadi pun fikir tu lah, orang perempuan ni main mengacau harta pusaka. Perempuan ni apa tu kan. Jadi apa tak, pak tak suruh kahwin lah pak. Pak tua dah, kahwin pak lagi. Tak padangan tua, tak malu. Dosa ni, anak derhaka macam ni. Anak yang baik. Kalau pak nak kahwin, tolong bagi kahwin. Mak nak kahwin, bagi kahwin. Tolong. Nak buat kenduri kita ada duit? Tak apa, kami ada duit. Kita tolong buat. Macam tu. Jangan duk fikir keduniaan lah, harta pusaka, nanti mak tiri dapat. Awak yang tamak gitu. Hukum, kalau kita baca bab munakahat nanti, kita wajib i'faf. Membahagiakan ayah kita yang duda, membahagiakan mak kita yang janda. Maksudnya, kalau mereka nak kahwin, tolong bantu bagi mereka kahwin. Jangan duk halang, duk buat guni-guni, duk buat susah. Kali ni dia pun kata, aku saja ya, aku kan nak kahwin pun saja ya. Tengok, dia pun tak idea nak kahwin dah. Tak boleh ke tu? Kita kena baca bagi seimbang. Hak cerita Ummu Darda, dia sendiri tak mau. Dia setia dengan suami dia, dia tak mau. Orang mai pujuk dia tak mau. Aku nak Abu Darda juga. Tak apalah. Ada orang macam tu. Tapi kalau nampak mau, kita halang. Allahu Akbar. Derhaka tu. Ada dalam bab nikah. Munakahat nanti. Apa peranan anak nak bantu orang tua ni? Dia nak kahwin. Bila dia kata aku tak mau lah. Aku pun sakit lutut. Sakit pinggang. Aku nak belah diri aku seorang pun tak mau. Ataupun dia kata nak cari macam abah hampa. Macam mak mertua saya. Kadang-kadang kita melawak juga. Mak nak kahwin lain tak apalah, kami cari apa semua. Tak maulah nak cari macam abah hampa, bukan senang. Tak jumpa orang macam tu. Setia betul. Tak mau sungguh-sungguh. Tak mau tak apa. Hak kita nak cerita ni, kalau mau kita halang, kita berdosa. Anak derhaka. Jatuh anak derhaka. Kena tolong bagi. Jangan duk fikir sekali harta pi kat mak tiri. Bawang putih, bawang merah tahu no? Orang muda-muda mungkin tak tahu. Saya dulu, drama bawang putih, bawang merah. Kira mak tiri jahat nah. Jangan duk ikut sangatlah drama tu. Drama tu cerita aja. Mak tiri bukan semua jahat, hak baik pun banyak. Biarlah. Pak kita nak kahwin lain, kita permudahkan, bantu tolong. InsyaAllah. Baik, kita sambung. Banyak doa ni. Ni semua doa ni. Muka surat 441, tuan-tuan tengok sendiri. Allahumma hadha abduka wa bnu abdaik. Bacalah sendiri, tuan-tuan tengok terjemahan ni. Bagus-bagus doa ni. Sampai muka surat 442 tu semua doa. Cuma 442 ni kita tengok. Antara doa yang bagus untuk kita hafal, 442 ni lepas-lepas semayang kita boleh baca ni. 442. Cukup bagus. Pengarang kita kata wa hasuna an yuqaddima alaih, dan elok didahulukan dengan doa ni. Maknanya kalau kita nak baca doa mana pun, elok kita jadikan doa ni sebagai muqaddimah. Lepas semayang boleh.
Sebab doa ni dipanggil doa usyamil, doa yang meliputi, doa yang sangat luas. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Apa ya doa ni? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana. Apa tu? Apa? Doa ni bawa lepas semayang. Siapa-siapa yang jadi imam baca doa ni, bagus ni doa ni. Sebab Nabi baca doa ni, hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang masih hidup di kalangan kami dan orang yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa orang yang hadir bersama kami, hak semayang jenazah, semayang jemaah dengan kami ni. Orang yang bersama kami, orang yang ikuti live bersama-sama kami ni, kau ampunkanlah. Dan orang yang tidak hadir, ada orang sibuk, dia tak ikuti live atau dia tak pergi semayang jemaah, dia ada urusan. Hak mai pun dapat keampunan, hak tak mai pun dapat keampunan. Dosa orang muda dan orang tua, dosa laki dan perempuan. Oh, dia meliputi semua. Doa yang bagus. Ya Allah, sesiapa yang engkau hidupkan di kalangan kami, maka hidupkan dia di atas agama Islam. Dan sesiapa yang engkau matikannya di kalangan kami, maka matikanlah dia di atas iman. Kemudian, wa yaqul fi salati ala at-tifl. Ni yang ni khas. Doa semayang jenazah kanak-kanak. Ni khas. Kanak-kanak, dia belum baligh. Dia tak ada dosa. Jadi tak perlu kita doa, ya Allah sayangilah dia, ampunilah dia. Tak payah ampun, tak payah sayang. Memang Allah sayang. Dan dia tak ada dosa, kenapa Allah nak ampun pula kan? Untuk budak-budak, kita baca doa ni. Allahumma ja'alhu faratan li abawai. Sekurang-kurangnya. Semayang jenazah budak-budak, sekurang-kurangnya takbir ketiga, hafal Allahumma ja'alhu faratan li abawai. Dekat tu pun tak apa dah. Kalau boleh hafal panjang, wa salafan wa dhukhra wa izatan wa i'tibaran wa syafi'a wa thaqil bihi mawazinahuma wa afriqis sabr ala qulubihima. Dan dibacakan doa ini di dalam solat kanak-kanak bersama dengan doa di atas. Doa atas baca juga Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-iman ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-iman. Doa tu baca juga sambung Allahumma ja'alhu faratan li abawai. Kalau baca Allahumma ja'alhu faratan li abawai saja pun boleh. Ya Allah, jadikanlah kematiannya sebagai perintis jalan ke syurga. Orang panggil anak syurga. Baca ni anak syurga. Kena tukar tak dhamir tu ustaz? Kalau pandai tukar, tukarlah. Kalau tak pandai, tak payah tukar. Baca macam tu pun tak apa. Fa'ahyihi tu dia kembali kepada mayat tanpa melihat jantina mayat. Baca fa'ahyihi, maka kau hidupkanlah mayat tu. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Kembali kepada perkataan mayit. Tak kira dia lelaki ke perempuan. Tak ubah pun tak apa. Kalau pandai nak ubah, silakan. Boleh. Jadi doa kanak-kanak ni kita lebih doa kepada mak ayahnya. Ya Allah, kau jadikanlah kematiannya sebagai perintis jalan ke syurga untuk ibu ayah, ibu bapanya. Dan sebagai simpanan, peringatan, i'tibar dan pemberi syafaat. Beratkan timbangan pahala ibu bapanya dengan kematiannya dan penuhkan kesabaran di dalam hati mereka berdua. Hadis di bawah, auladul mu'minin fi jabalin fil jannah yakfuluhum Ibrahim wa Sarah hatta yaruddahum ila abaihim yawmal qiyamah. Rawahul Hakim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak-anak orang beriman diletakkan di atas sebuah bukit. Dalam syurga ada bukit no? Ada. Tak terbayang bukit dalam syurga macam mana cantiknya bukit. Pasar ada, tempat shopping ada. Tempat membeli belah ada dalam syurga. Ada suqul jannah, pasar. Dan ahli syurga ni biasanya hari Jumaat ni pergi shopping. Guna duit apa tak tahu, duit ringgit ke, duit dolar ke, tak tahulah. Masuk syurga nanti kita tahu. Ada pasar untuk shopping. Hak jenis suka shopping jangan duduk susah hati, masuk syurga boleh shopping. Dan Allah Ta'ala ilhamkan mereka ni hari lain tak pergi hari Jumaat, mereka keluar pergi. Kadang-kadang tak bawa isteri, suami je pergi beli barang kan. Dalam syurga tak beli, tak apa. Makanlah apa yang ada. Tapi syok membeli syok beli. Macam kita lah di rumah, orang ada duit di rumah. Barang banyak dalam peti air. Dia syok mau beli. Dia nak pergi beli juga. Beli apa lagi banyak dah.
Tapi lah PKP ni kena berjimat-jimat lah noh. Terutamanya orang perempuan suka shopping. Beli. Allahu Akbar. Sakit lutut pun tak apa. Masuk pasar raya. Sakit lutut pun sanggup jalan. Datang lain tu dia sakit lutut lah. Hari Jumaat lah. Suqul Jannah hari Jumaat. Kalau suami pi, isteri tunggu di rumah. Isteri kata malas nak pi. Abang lah pi. Pi lah beli ikan ke, beli apa ke. Kita pi, balik itu, isteri terkejut. Ya Allah, makin lawa, makin muda. Baru tinggal satnya, balik-balik dengan wangi, dengan berseri, dengan muda, dengan cantik. Balik-balik suami, isteri tu macam tu. Abang kan ni? Ya. Makin muda. Memang duk muda dah pun. Tambah muda. Balik shopping, tambah muda. Abang guna, tak tahu? Dia ada Suqul Jannah Yaumal Jum'ah. Pasar hari Jumaat. Kalau kita lah nipi, orang panggil nat, orang Kedah panggil nat. Pasar tani. Hari Jumaat, kita pergi beli ikan ke apa ke, balik muka berpeluh, bau hanyak ikan, bau gunu, bau ni. Ni tak. Balik tu membawa satu haruman isteri peluk. Soloyo, wanginya abang, wanginya. Muka abang berseri-seri, makin putih, makin muda, bertambah muda. Tak tahu nak cerita. Ada kitab berkaitan syurga, sifat-sifat syurga, ahli syurga. Saya ambil sebahagiannya daripada syurga, saya ambil bahagian amalan untuk masuk syurga. Itu yang saya tulis buku pertama saya, 40 hadis jalan ke syurga. Saya ambil satu. Ada lagi sebenarnya cerita syurga ni tebal. Sifat dia, pasar dia, bukit dia. Ada bukit. Tak terbayang lah. Jadi budak-budak yang mati kecil-kecil, kanak-kanak yang belum baligh mati ni, mereka akan ditempatkan di atas bukit. Nabi Ibrahim dan Nabi Sarah mengasuh mereka. Kita tengok ni. Nabi Ibrahim dan Sarah mengasuh mereka. Sehingga dikembalikan mereka kepada ibu dan ayah mereka pada hari kiamat. Mereka tunggu mak ayah ni pak. Duduk atas bukit. Bila mak ayah ni pak melintasi titian sirat, mereka akan turun daripada bukit. Sambut pegang tangan mak ayah. Bawa masuk syurga. Tapi ada banyak syarat dia lah. Antaranya mak ayah kena redha. Jangan mengeluh. Terima. Allah bagi mati anak. Allah ambil anak. Terima dengan hati yang sabar dan redha. Yang kedua, kalau ada duit lebih, buat akikah juga. Walaupun anak kita mati kecil, buat pilah akikah. Bukan mesti akikah untuk orang hidup. Anak mati pun buat. Kerana ada hadis al-ghulam murtahinun bi'aqiqatihi. Kanak-kanak tergadai dengan akikahnya. Apa maksudnya? Mereka nak bantu, nak tarik tangan kita tu, bersyarat kita buat akikah untuk mereka. Mereka ada syafaat juga. Syafaat kanak-kanak kepada mak ayahnya yang sabar. Itu dipanggil anak syurga. Bergembiralah kalau ada di kalangan kita yang diuji. Ada seorang sahabat saya, ustaz dia Perlis. Anak dia seorang je, Ustaz Yusaini. Anak tunggal, meninggal pula. Tak ada anak. Sabar, redha. Anak tu jadi anak syurga. Menanti di syurga nanti insyaAllah. Kita berhenti dekat ni dulu. Anak-anak ni, Nabi Ibrahim dengan Sarah duduk mengasuh ni Pak. Ada satu tempat dalam bukit di syurga tu. Kita hanya beriman dengan apa yang Nabi cerita. Hadis ni hadis riwayat Imam Hakim, hadis yang sahih. Anak-anak kecil berada di syurga. Dan mereka inilah yang akan jadi pelayan, jadi wildan nanti. Mereka akan menjadi pelayan. Kita kena tarik satu, siap. Budak ni lah pergi ambil. Dengan muka yang berseri, dengan baju yang cantik. Mereka akan layan kita, servis yang sangat baik. Minta dapat, minta dapat. Dengan baju cantik, dengan cargasnya mereka, dengan muka yang handsome, dipanggil wildan. Yatufu alaihim wildan. Kanak-kanak ni, mereka akan berpusing sana sini. Hai, budak hak mati kecil-kecil ni lah. Nanti kita tengok, hang kan dulu mati kecil tu. Dia lah yang duk bancuh tarik kat kita. Dia yang duk siapkan ayak, makanan kita order kat mereka lah nanti dalam syurga. Mereka dipanggil wildan. Kalau hak pelayan-pelayan perempuan yang tu bidadari. Itu lain pula, bidadari. Begitu. Termasuk juga ahli sunnah kata anak-anak orang kafir pun hak mati kecil-kecil Allah tak siksa ni apa sebab belum baligh, mereka akan jadi apa? Wildan fil jannah. Pelayan-pelayan, tukang angkat ayam, tukang hidang makanan, tukang ni dalam syurga nanti. Wallahu a'lam bissawab. Kita tak sempat nak habis juga noh. Tak sempat habis juga, esok lah. Insya-Allah. Esok habis, lusa kita baca kitab baru. Insya-Allah.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayam habis dengan hati dengan hani.